Didik TV KPM. Okay, sekarang ni macam mana kita nak tahu bagaimana menangani konflik dulu. Okey. Okey. Saya nak tanya murid saya Iman. Okey. Okey. Bagaimana anda menguruskan konflik? Bagaimana Iman? Saya bergantung kepada situasi cikgu. Itu jawapan saya. Saya cuba berbincang secara elok supaya tidak bergaduh dan cuba mencari penyelesaian supaya dua-dua berpuas hati. Okey, kat sini kita nampak ada satu ayat di belakang tu Okey. Berbincang supaya mendapat kata putus berpuas hati. Betul. Okey. Lepas tu baru kita kena tengok kepada situasi. Macam tadilah saya cakap tadi konflik ni ikut pada situasi. Kadang-kadang dia boleh berjadi menang-menang ataupun ada jadi perbalahan. Okey. Di sini yang pertama, okey, untuk menangani konflik, pertama berbincang dengan ibu, bapa, guru, sahabat karib dan kaunselor. Okey, sebenarnya kita kena ada orang lain, bercakap dengan seseorang. Jangan cakap seorang-seorang. Bahaya cikgu. Cakap seorang-seorang ni dia dah jadi benda lain. Okey, kena berbincang. Okey. Masalahnya sekarang kadang-kadang murid ataupun remaja, okey, dia nak meluahkan perasaan kepada ibu bapa. Kadang-kadang ada juga ibu bapa yang dia tidak dengar, tak mau dengar dengan masalah murid ataupun anak-anak ni, dan dia beritahu dekat siapa? Kawan-kawan ataupun kawan-kawan kan. So kalau boleh berbincang dulu dengan orang yang profesional. Contohnya kalau kat sekolah, guru. Kaunselor yang paling terbaik. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk menangani konflik adalah berbincang untuk menyelesaikan masalah. Kita bincang untuk selesaikan masalah, bukan bincang untuk tambah masalah. Okey. Selalunya kalau kita bincang tu sampai 2 jam 3 jam, benda tu masalah tu tak habis. So macam ni dia jadi makin lama benda tu jadi merebak dan juga tak ada pun kata putus untuk dua-dua pihak. So sekarang ni lebih baik berbincang secara elok, kemudian kalau sekiranya benda tu tak jadi, kita buat balik semula. Betul. Okay, itu berbincang untuk menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya adalah bersikap toleransi terhadap sesuatu isu. Ini macam tadi saya cakap lah. Okay, bila dah ada keputusan, okay, sekiranya ada yang buat bantahan, kita tengok bantahan itu adalah berguna ataupun tidak. Okay, sekiranya kalau bantahan itu kita tengok macam tak perlu, okay, kita kata bantah. Okay, ataupun kita kata mungkin kita akan cuba untuk lain kali macam tu. Okay? Tapi ada juga yang dia tak boleh. Saya tak boleh dengan keputusan ini. Okay, saya nak yang macam ini saja. Tu jadi A lah. Okay, macam tu. Kalau Akmal macam mana? Saya pun setuju apa yang cikgu katakan. Kita kena sebenarnya bersikap toleransi. Kadang-kadang kita kena dengar pandangan di pihak ketiga juga, ataupun pihak yang di sebelah sana kan. Janganlah kita pentingkan diri sendiri. Tak macam tu Intan. Okey, baik. Ini yang paling penting. Okey, dalam kumpulan, okey, dalam kita bermesyuarat ataupun membuat keputusan, banyakkan bersabar. Ini cukup penting. Konflik memang tetap ada, tapi kalau dua-dua tak sabar, meletup. Bergabung meletup. Okey, so sekarang ni kalau boleh kena banyakkan bersabar, kita tengok, kita dengar dulu apa pendapat mereka dan juga kita cuba masukkan. Sekiranya kalau dua-dua berpuas hati, itu adalah lebih baik. Betul. Okey. Didik diri untuk menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. So sebenarnya kalau macam kita dah buat keputusan, kalau boleh kita terima. Okey, kalau betul-betul tak boleh terima, baru kita bagi pendapat. Itu adalah konflik terhadap organisasi ataupun dalam institusi pendidikan. Okey. Okay, tadi kita tahu pasal konflik. Kita masuk pada stres. Stres je mesti kepala stres. Okey. Untuk apakah langkah-langkah menangani stres? Okey, saya nak buat sedikit aktiviti dengan anak murid saya. Okey, saya minta anak murid saya menulis
Okey, langkah-langkah menangani stres dalam bentuk peta iting. Oh. Okey. Sila tulis sekarang. Okey, tulis dulu. Sambil dia tulis ni, cikgu kan kita tahu sebut pasal stres ni bukan saja orang dewasa yang stres. Malah murid-murid juga ataupun remaja juga, mereka ni pun kadang-kadang setiap masa pun stres juga kan. Betul. Selalunya kalau remaja selalu stres sebab apa? Kalau remaja cikgu saya rasa mungkin konflik di sekolah ataupun mungkin kadang-kadang ada konflik juga dekat rumah kita tak tahu. Ya, kan? betul. Stres-stres ni dia semua tempat ada. Okey, kadang-kadang kalau macam dia di rumah okey. Tapi di sekolah dia ada masalah. Okey, cikgu-cikgu di sekolah memang membantu murid-murid yang menghadapi masalah ataupun stres dan juga murid-murid boleh berjumpa dengan sesiapa saja guru di sekolah okey untuk meminta bantuan. Cikgu-cikgu memang membuka tangan untuk memberi pertolongan. Okey, baik. Jadi macam mana murid-murid? Sudah ke anda menyiapkan peta apa? IT je ke? Peta iting. Peta iting. Dia ada banyak bulat-bulat kat situ lah nanti. Okey. Okey, rasanya macam dah siap. Ya. Okey. Bukan masa berapa? 2 jam ke 3 jam? Jangan nanti stres. Jangan cikgu. Bukan saya stres, ramai yang stres cikgu. Bulat tu 2 jam. Jangan stres. Okey, kalau dah siap mungkin okey, boleh tunjukkan angkat sama-sama cikgu Tunjukkan hasil kerja. Okey, 1 2 3. Angkat. Ui. Okey, dah ada tulis langkah-langkah menangani stres. Cikgu, saya stres dengan Firdaus. Sebab mana bulat dia, cikgu? Saya stres dengan Firdaus. Sebab dia tak ada buat bulat-bulat. Nanti boleh jumpa dengan dia. Okey. Kita tengok cikgu mana. Itulah okay. dia. Kita pergi kepada langkah-langkah yang murid-murid ni tulis. Okey, saya minta Firdaus lah. Tadi request Firdaus kan? Minta Firdaus. Okey, Firdaus, apakah langkah-langkah menangani stres? Bagi satu. Merujuk masalah kepada kaunselor, guru atau ibu bapa. Awak stres ke sekarang? Boleh cakap lagi sekali? Masukkan perasaan sikit tu. Berehat dengan secukupnya. Berehat dengan secukupnya. Kalau kita stres, kita perlu berehat. Betul. Ataupun tidur. Tapi ada yang makan. Stres makan. Ada juga yang macam tu. Diikut pada habit dia. Okey, satu lagi. Okey, bila kita berada dalam keadaan stres, okey, kita perlulah berehat sebentar. Okey, tarik nafas. Dan juga kita perlu imbas kembali. Apakah masalah tersebut dan juga cuba kita selesaikan sedikit demi sedikit. Walaupun benda tu sangat berat untuk kita. Okey? Okey, seterusnya saya minta... Jadi cikgu, Firdaus tu berapa stres kita nak bagi cikgu? Kita bagi 5 markah. 5. Okey, good. Baik. Nama Firdaus. Saya tulis 5 je saja cikgu. 5 markah. 5 markah untuk Firdaus. Kita bagi senyuman sikitlah. Macam tu cikgu. Okey. Okey, kita tanya Zahra pula. Merujuk masalah kepada kaunselor, guru dan ibu bapa. Okey, macam saya cakap tadilah, kita merujuk kepada orang yang pakar. Okey, dan juga kalau boleh, biarlah kita dapat dapatan tu daripada guru yang betul. Okey, jangan pula kita jumpa guru rakan kita. Kita bagi tahu masalah, memang dia akan dengar, okey ya, tapi dia bagi tahu ke orang lain. Itu yang kita tak nak cikgu. Saya simpan rahsia Okey, lepas tu bagi tahu dekat kawan lain, tiba-tiba meletup. Alamak. Satu sekolah pula tahu pasal masalah dia. Lagi stres. Kan? Yalah cikgu. Kalau boleh kita jumpa orang yang betul lah, yang pakar. Okey, saya minta satu lagi Okey, Iman. Ya. Tadi bagi 5 markah dulu. 5 markah juga cikgu. Dekat Zara. Kepada Zara. Okey. 5 markah juga. Okey, seterusnya cikgu. Okey, Iman. Mendapatkan rawatan pakar.
mendapatkan rawatan pakar katanya. Okey, ini selalunya kalau rawatan pakar ni lebih kepada kalau macam dia memang ada penyakit ataupun pesakit. Selalunya kalau macam orang-orang psikiatris, dia akan jumpa rawatan pakar. Sebenarnya rawatan pakar ni bukan kita nak tunggu dah dah serius baru nak pergi. Ini pun boleh juga pada pemantauan awal, supaya dia tidak menjadi melarat. Ya, cikgu, saya setuju ni cikgu. Sebab kadang dah teruk tu baru nak jumpa pakar kan. Ya. Okey, kita nak pergi makan cikgu. Satu lagi, Fazilah. Ya, Intan pun 5 markah betul? 5 markah. Okey. Intan Melakukan pula. sukan dan riadah. Okey. Boleh lagi sekali? Melakukan aktiviti sukan dan riadah. Seperti apa tu? Cik, tanya pula seperti apa? Sukan selalu buat apa? Berbasikal. Berbasikal. Okey, sebenarnya stres ni boleh diturunkan dengan kita sibukkan diri dengan perkara-perkara lain. Contohnya kalau hari tu stres, petang tu nak pergi main bola. Boleh kita main bola, sebenarnya bila kita bermain, ada keluar satu hormon dipanggil endorfin. Betul? Endorfin ni dia menyebabkan kita gembira. Dan juga kalau macam kita jatuh ke tidak rasa sakit sangatlah. Itu boleh menyebabkan kita hilang sikit pada stres. Dan juga pada masa yang sama, bila kita selalu beriadah, kita akan lupa pasal kita punya masalah-masalah tersebut. Walaupun memang ada, hari-hari kita ada masalah. Tapi bila kita buat satu aktiviti bersukan, dia boleh menghilangkan sementara untuk stres tersebut. Ya, betul tu cikgu. Okey, berapa markah kita nak bagi ni cikgu? Kita bagi 5 markah juga. 5 markah kepada Fazilah. Baik, cikgu. Okey, cikgu. Mungkin saya nak tanya satu soalan bonus, boleh ke cikgu? Boleh. Sebab kadang bukan apa kau. Orang kata kalau stres ni salah satu puncanya pun orang kata konflik, datangnya daripada konflik, betul? Betul. Sebab kalau kita tak selesaikan konflik itu pun itu yang bertambah, stres pula boleh sampai orang kata melakukan satu perkara yang tidak diingini. Betul tak cikgu? Betul. Jadi mungkin cikgu juga boleh kongsikan selain daripada orang kata langkah-langkah untuk menangani stres ni, apa lagi yang cikgu boleh kongsikan kepada terutamanya murid-murid sekolah cikgu? Selain pada melakukan aktiviti sukan, mendapatkan rawatan pakar, apa lagi yang mungkin daripada ibu bapa ataupun kawan-kawan atau macam mana cikgu? Untuk di sekolah, ibu bapa main peranan penting. Di mana sokongan daripada ibu bapa boleh menyebabkan murid itu berjaya. Dan juga sokongan daripada masyarakat. Kita perlukan masyarakat dan juga ibu bapa untuk di dalam sekolah. Sebab tu di sekolah ada sarana ibu bapa yang memerlukan tenaga-tenaga luar ni untuk membantu murid-murid di dalam sekolah. Dan juga kita juga ada agensi-agensi lain. Pada masa yang sama, sekolah juga ada program-program kerohanian. Selalunya ada pendidikan agama Islam, akan buat kerohanian, mungkin ada kurikulum, ada buat camp. Camp untuk kumpulan, latihan dalam kumpulan dan sebagainya. Pernah berkawan? Pernah cikgu. Apa orang kata power atau kawan ni sebenarnya untuk apa? Dia salah satunya kepentingan bekerjasama dalam satu kumpulan cikgu. Dan lagi satu pun boleh hilang stres juga cikgu. Ya, betul. Sebenarnya kalau kawan ni kalau buat betul-betul kita nampak dia punya bila berkawan tu kan sama kan. Tu nampak cantik kan. Maknanya dia kerjasama. Dan juga dia memupuk semangat orang kata kekitaan. Takut salah. Takut nanti bila kawat ada sebelah tempat lain. Tu jadi masalah. Di sekolah banyak program untuk murid supaya mereka boleh menghilangkan stres. Betul tu. Didik TV KPM